apabila Khalid telah diarahkan oleh Khalifah Umar untuk diturunkan jawatan, bukti bahawasanya Khalid ni berperang bukan sebab jawatan, tapi hakikatnya Khalid radhiyallahu anhu memang berperang atas dasar keimanan semata-mata. Sebab ini apabila beliau telah diturunkan jawatan pun masih ikhlas berjihad berjalan Allah. Bukannya macam apabila contohnya bila seorang tu jawatan tinggi tiba-tiba minta untuk diturunkan pangkat ke dipecat dan sebagainya terus buat merajuk ke dan sebagainya. Tidak. Itu tak berlaku kepada diri Sayyidina Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu. Juga betapa bahawasanya beliau ni sesungguhnya memang jihad tu betul-betul ikhlas kerana Allah, bukan sebab beliau dilantik sebagai panglima ke ketua ke dan sebagainya. Dan benda ni sangat perlulah untuk kita ambil iktibar bahawasanya bila kita ni bukanlah buat benda-benda setiap pekerjaan dan sebagainya bukan semata-mata sebab kita ada jawatan, sebab kita ada pangkat dan sebagainya, tapi kita buat semua ni hanyalah kerana Allah SWT dan mengharapkan pahala syahid di jalannya. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan puja hanyalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kita lantunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga selawat dan salam ke atas keluarga baginda, para sahabat baginda dan sesiapa jua yang mengikuti baginda sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat, insya-Allah. Alhamdulillah, malam yang berbahagia ini saya mengalu-alukan kehadiran dan kedatangan seluruh penonton dan pengikut Pustaka Permata Ummah PPU yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah. Pertama sekali, saya mewakili pihak penganjur ingin memohon maaf atas kelewatan bermulanya program pada malam ini kerana sebentar tadi kami mengalami masalah teknikal. Walau bagaimanapun, alhamdulillah, kini kalian dan kita bersama-sama dapat bersiaran langsung untuk program pada malam ini, alhamdulillah. Jadi, seperti mana yang kalian sedia maklum, insya-Allah malam ini merupakan siri kedua untuk program Buku Kita Cerita Kita. Alhamdulillah, siri pertama kita telah pun menjalankan secara langsung melalui saluran Telegram Pustaka Permata Ummah dengan tajuk berkenaan Khalid Al-Walid yang dipecat oleh Khalifah Umar. Kalau mungkin sahabat-sahabat terlepas, jangan risau, insya-Allah mungkin audio tu boleh didapati semula. Tapi alhamdulillah, siri pertama kita telah berjalan secara langsung melalui audio dalam Telegram. Buat kali pertamanya dalam sejarah PPU menggunakan Telegram. Dan alhamdulillah kali ini siri kedua kita bersiaran langsung dengan kembali semula dalam Facebook untuk Buku Kita Cerita Kita. Jangan duduk saja, capai senaskah, jom baca. Alhamdulillah. Okey. Ini sebelum tu saya nak minta semua yang sedang menonton pada malam ini boleh tinggalkan komen masing-masing. Kalian sedang bersiaran langsung di mana? Jika jelas, katakan jelas. Jika sudah bersedia, boleh katakan bersedia. InsyaAllah malam ini kita bersama-sama kita mengambil manfaat, mengutip ilmu, mengutip kefahaman dan sebagainya. Tak lain dan tak bukan adalah untuk manfaat diri kita dan juga semua kenalan masyarakat yang berada di sekitar kita, insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Sebelum itu, buat pertama kalinya suka untuk saya cerita semula berkenaan Pustaka Permata Ummah ini, iaitu kami sebagai penerbit buku rasmi, buku penulisan Ayah Cik ataupun Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Awang, untuk kita sebarluaskan kefahaman, terus kita sebarluaskan ilmu, untuk kita sebarluaskan pengetahuan mutiara yang ada pada beliau. Mudah-mudahan berkat penulisan yang setiap daripada kita mengumpulkannya, menyuntingnya, menyebarkannya dan sebagainya, insya-Allah kita sama-sama dapat pahala.
kita sama-sama dapat sahamnya kerana bak kata ayah cik, tanda pagar mesej sampai. Begitu. Dan juga insya-Allah malam ni juga kita sama-sama kita gunakan tanda pagar ataupun hashtag ayah cik ikon membaca, tanda pagar mesej sampai. InsyaAllah, Alhamdulillah. Saya sini pun sudah membaca komen-komen daripada para penonton kita, jelas dan bersedia dari Kota Marudu, Sabah. Masya Allah. Terima kasih banyak Cik Puan Umi Suziana dari Pulau Borneo ya, bersemangat untuk kita dengar. Dan ada juga seorang lagi dari Sandakan, Sabah. Masya Allah. Terima kasih banyak kepada Tuan Haikal. Allahu Akbar. Dan dari Gombak pun ada Ikman Ibrahim. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, daripada UK pun jelas. Masya Allah. Ustaz Afiq Awang. Dari UK, saya tak pasti sama ada UK itu UK Perdana atau Ulu Kelang dan sebagainya, tapi tak mengapa, insya-Allah. Yang penting kita bersama-sama dapat bersiaran langsung secara jelas cerah pada malam ini, insya-Allah. Okey, jadi kenapa malam ini kita menyambung semula siri buku kita, cerita kita. Tak lain dan tak bukan adalah untuk kita sambung siri perbincangan mengenai buku terbaru Pustaka Permata Ummah yang berjudul Fiqh Siasah Khulafa Ar-Rashidin Khalifah Umar radhiyallahu an. Tapi sebelum itu, suka untuk saya ingatkan bagi peringatan mesra kepada seluruh penonton dan pengikut Pustaka Permata Ummah di luar sana untuk kita sebarluaskan program kita pada malam ini dengan menekan ataupun mengetik butang kongsi, share dan sebagainya. Pastikan seluruh teman dan kenalan kalian di luar sana mendapat maklum mengenai program pada malam ini. InsyaAllah bukan hanya kita yang menghadiri pada malam ini dapat manfaat, bahkan mereka di luar sana yang mungkin terlupa ada program pada malam ini ataupun tak perasan ada program pada malam ini, insya-Allah moga sama-sama daripada kita mendapat hasil dan manfaatnya, insya-Allah. Okey. Jadi untuk sebelum kita memulakan program pada malam ini, suka untuk saya ingat untuk saya maklumkan tentang satu promosi Aidil Adha yang dibuat oleh yang dianjurkan oleh Pustaka Permata Ummah, iaitu apa dia? Mari kita tengok. Iaitu tentang satu combo Aidil Adha yang dijual ataupun dilakukan promosi oleh Pustaka Permata Ummah. Sebabkan kita ni sekarang pun sedang berada dalam fasa 10 awal Zulhijjah, maka malam ini juga merupakan malam pertama ya, malam Jumaat pertama dalam bulan Zulhijjah, dan insya-Allah minggu depan juga kita akan bertemu dengan hari Arafah dan juga hari Aidil Adha. Jadi sebab itulah kami daripada Pustaka Permata Ummah pun nak meraihkan sambutan Aidil Adha yang sangat barakah, sangat mulia ini dengan melakukan jualan combo. Kalau sahabat dapat lihat dalam skrin yang terpapar sekarang ini, combo yang pertama iaitu combo Aidil Adha insya-Allah akan berjalan dari 12 hingga 22 Julai 2021, iaitu combo buku Islam Satu-Satunya Penyelesaian, buku Meneladani Kepimpinan Anbiya dan juga buku Islam Adil untuk Semua. Semua ini harga asal RM60, tapi kami bagi diskaun sempena hari mulia Aidil Adha dengan hanya jumlah RM49 sahaja. Apa lagi combo seterusnya kami ada? Jadi kita boleh lihat yang kedua iaitu package Aidil Adha, masya-Allah, dengan lebih banyak bilangan buku. Okey, apa buku yang ada kat situ? Iaitu Pemetaan Baharu Dunia Islam, Celupan Jarum Kecil di Lautan Ilmu Al-Quran, Fiqh Ramadan dan buku Diary Tadabbur Bercinta dengan Al-Quran. Semua 4 buku ini yang harga asalnya RM125, tapi kami bagi promosi hanya RM99 sahaja, masya-Allah. Jadi satu lagi promosi yang kami anjurkan pada musim Aidil Adha ini ialah package e-buku, set e-buku Aidil Adha, masya-Allah. Kalau kira di situ ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 plus bonus 11. Mana kata semua e-buku yang telah diterbitkan oleh PPU yang berharga asalnya berjumlah RM65, tapi kami jual dengan harga hanya RM49 Malaysia sahaja. Jadi jangan buang masa, pastikan dapatkan segera hanya dalam tempoh yang terhad, iaitu dari 12 hingga 22 Julai 2021 sahaja. InsyaAllah pastikan kalian mendapat promosi buku Aidil Adha terbitan Pustaka Permata Ummah, insya-Allah. Okey, jadi tanpa kita lengahkan masa lagi, insya-Allah kita akan mulakan sesi buku kita, cerita kita pada malam ini dengan saya sukacitanya mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia panel kita pada malam ini. Tapi sebelum tu kita nak perkenalkan serba sedikit siapakah beliau yang dijemput pada malam ini, iaitu Ustaz
Imran Selaman Al-Malizi. Alhamdulillah, beliau merupakan telah pun bergraduasi dari University of Science and Technology UST Sana'a, Republic of Yaman dari 2004 sehingga 2009 dan alhamdulillah kini beliau merupakan calon sarjana usuluddin Fakulti Al-Quran dan Al-Hadis Universiti Malaya Kuala Lumpur. Masya-Allah. Kita satu kampus rupanya Ustaz, UM. Dan Ustaz juga pengalaman sekarang merupakan telah pun memperoleh tauliah sebagai pendakwah dan penceramah dari Majlis Agama Islam Selangor dan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, dan Ustaz Imran juga berpengalaman sebagai penulis buku, kolumnis akhbar dan majalah, dan tambah menarik lagi Ustaz juga pernah berpengalaman sebagai ahli Majlis Perbandaran Ampang Jaya dari tahun 2014 sehingga 2015. Masya-Allah. Jadi saya mengalak-alukkan kehadiran Ustaz Imran. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jelas ya? Alhamdulillah jelas. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berbicara langsung dari mana itu Ustaz? Saya daripada Gombak Setia. Gombak Setia, alhamdulillah. Dekat dengan rumah sewa saya sekarang. Saya sekarang di Kampung Melayu Seri Gombak. Alhamdulillah. Tapi disebabkan kita PKP mungkin kita dapat kita jumpa secara bersemuka, tapi alhamdulillah dalam talian pun kita boleh bersemuka, alhamdulillah. Jadi insya-Allah untuk program malam ini berkenaan dengan ijtihad yang berlaku. Itu tajuk pada malam ini, kalau perasan dalam atas skrin tu, menyingkap ijtihad Khalifah Umar radhiyallahu an dalam pemerintahan. Jadi malam ini kita nak dapatkan sedikit manfaat, ilmu dan sebagainya daripada Ustaz tentang beberapa ijtihad yang telah dijalankan oleh Khalifah Umar semasa pemerintahan beliau. Okey, insya-Allah. Jadi kita pergi kepada soalan yang pertama untuk malam ini. Jadi kalau kita lihat pembaharuan dalam sistem Khalifah Umar ni, kalau kita baca belik-belik buku Khalifah Umar, kalau kita baca sejarah Khalifah Umar dan sebagainya, kita dapat lihat sangat banyak pembaharuan yang berlaku semasa pemerintahan Khalifah Umar. Dan antara yang terbesar yang dibuat oleh beliau adalah dari sudut ekonomi, kewangan dan sebagainya. Jadi boleh tak saya minta Ustaz untuk kita bahaskan sedikit sebanyak ijtihad beliau dalam bidang tersebut, dan bagaimana adakah ijtihad beliau dalam bidang ekonomi tersebut masih relevan pada zaman ini. Jadi dengan segala hormatnya saya mempersilakan Ustaz untuk membahaskan soalan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang bahagia Saudara Muhammad selaku moderator pada malam ini, semua para penonton yang menyaksikan siaran secara langsung melalui Facebook. Alhamdulillah kita dapat bersama lagi. Agaknya saya ni mungkin dah kontrak tu. Sebelum ni kita bahaskan buku Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang berapa siri saya tengok 6 atau 7 siri. Dan saya dipelawa lagi untuk membentangkan atau membincangkan tentang ijtihad Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan saya percaya program kita malam ini ada kaitan dengan buku yang akan diterbitkan karangan Tuan Guru kita Datuk Seri Haji Abdul Hawang. InsyaAllah, dan saya rasa berbesar hati dapat berkongsi sedikit perbincangan berkaitan tajuk yang berkaitan siasah syariah. Bila kita membincangkan tentang Khulafa Ar-Rasyidin, kita tidak membincangkan aspek sejarah semata-mata, tetapi kita membincangkan dari segi manfaat yang boleh kita ambil daripada catatan-catatan sejarah ataupun riwayat-riwayat yang sampai kepada kita. Kerana seperti mana kita tahu, sumber hukum daripada Al-Quran dan Sunnah, hadis Nabi SAW terhenti setakat mana hayat baginda SAW. Kemudian para ulama merujuk juga apa yang berlaku sepanjang pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang kita dah bincang sebelum ni. Pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu dia bermula
selepas wafat Nabi SAW. Pendapat mengatakan 12 Rabiul Awal ataupun 13 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah. Kemudian dia memerintah lebih kurang 2 tahun 2 bulan 10 hari, ya. Sayyidina Abu Bakar dia meninggal pada tahun ke-13 Hijrah. Kemudian pelantikan Sayyidina Umar bin Khattab sebagai khalifah adalah melalui wasiat. Walaupun pada peringkat awal Sayyidina Umar dia tak setuju, ya, tapi akhirnya dia terpaksa akur kerana syura. Selepas itu para sahabat syura, ya, memilih dia untuk dibai'ah. Itu sudah sedikit lah. Dia memerintah lebih kurang 10 tahun, ya, lebih kurang 10 tahun. Sayyidina Umar, dia meninggal pada tahun 23 Hijrah, ya. Jadi dia ambil alih pemerintahan 13 Hijrah, dia meninggal dunia 23 Hijrah, 10 tahun. Dan tempoh 10 tahun lah banyak kita panggil perbendaharaan ilmu yang berkaitan dengan siasah kita ambil daripada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Zaman Sayyidina Abu Bakar tu 2 tahun lebih dulu, singkat, dan masa itu lebih banyak menyelesaikan masalah peperangan, masalah murtad, ridah, orang murtad, Nabi palsu, pemberontakan dan macam-macam lagi. Jadi zaman Sayyidina Umar bin Khattab ni dia pemerintah Islam tu meluas. Jadi banyak benda-benda baru dan ijtihad baru. Kalau sahabat-sahabat masih ingat dalam pembahasan kita dulu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia ni kalau boleh dia takkan buat benda yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Contohnya pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf. Yang kita bincang sebelum ni kan, dia kata kaifa asna', ya, apa ni? Ma sana'a bihi Rasulullah SAW. Macam mana aku nak buat benda yang tidak dibuat oleh Rasulullah SAW. Dan Sayyidina Umar cuba yakinkan dia, walaupun Nabi SAW tak pernah himpunkan Quran dalam satu mushaf, akhirnya ianya memang, ya, memberi manfaat bagi generasi yang kemudian. Jadi apa yang kita bincang dalam tajuk ni berkaitan dengan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, memang banyak perkara-perkara baru, ya, sebab dulu dia banyak berbincang. Kalau kita kata Sayyidina Abu Bakar tak akan buat perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW, pada pemerintah Sayyidina Umar ni dia banyak ijtihad. Perkara-perkara yang mungkin menimbulkan persoalan para sahabat sendiri, yang kita akan bincang satu persatu, insya-Allah mana yang sempat apa yang saya ingat untuk kita ulas malam ni. Jadi soalan negara kita tadi berkaitan dengan apa? Ekonomi, pemerintahan, ya? Sebelum ulang balik soalan ni. Ya. Boleh ulang balik soalan tadi berkaitan apa? Ekonomi. Berkaitan ekonomi, ya. Okey. Mana bila sebut ekonomi ni tentang kewangan lah. Tentang kewangan. Baik, mungkin bila buku Tuan Guru Presiden PAS ni ataupun Datuk Seri Abdul Hadi Awang keluar, nanti kita akan baca tengok apa isi dia. Mungkin apa yang saya sebut ni ada dalam buku beliau, wallahu alam, kita tengok nanti. Kalau kewangan ataupun ekonomi, ya, hasil negara, kalau kita ikut yang sedia ada pada zaman Nabi SAW, diteruskan pada zaman Sayyidina Abu Bakar, antaranya zakat. Zakat tu kita semua tahu lah. Hatta Sayyidina Abu Bakar pun memerangi golongan yang panggil mani zakah, tak nak bayar zakat. Salat tapi tak nak bayar zakat. Jadi zakat ni salah satu sumber pendapatan negara lah, ya. Khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ya. Kemudian ada hadis yang mengatakan tukhadhu min aghniyahim wa turaddu ala fuqara'ihim. Ambil harta orang kaya, bukan semua, ya, iaitu rubul usyur 2.5%, lepas tu diagihkan kepada fuqara'ihim, kembali kepada golongan fakir di kalangan kaum muslimin. Okey, tu tak perlu bincang lah, benda yang ada, dan Sayyidina Umar dia meneruskan saja. Kemudian dia ada faid ni harta yang didapati daripada kita kata apa, peperangan yang tidak ada pertempuran. Maknanya pihak musuh sedia berikan hasil bumi atau hasil pertanian. Ma'afa Allah ala rasulih ahli qura falillahu wa rasulillah, ayat dalam surah Al-Hashr. Jadi dia umpama macam harta yang diperoleh oleh negara secara
kurniaan Allah. Jadi pada zaman itu kalau tak ada peperangan, hasil bumi pun dikira sebagai faid. Kalau ada peperangan dengan musuh menyerah kalah atau musuh tidak bersedia untuk berperang, diberikan faid. Ghanimah, itu tak perlu tak bincang. Ghanimah ni adalah harta rampasan perang, semua orang tahu. Jadi zaman Sayyidina Umar, dia ada benda baru tau. Apa benda? Pertama kita tengok hasil tanah. Antara ijtihad pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab ialah tanah bila berlaku satu peperangan, tanah tak diberi kepada tentera. Yang ini timbul isu. Sebab di kalangan tentera pun kata, tentera Islam pada zaman Nabi SAW, kalau perang tentera yang syahid, yang hidup dapat tanah. Jadi kenapa tak dapat tanah? Jadi Sayyidina Umar kata tidak ada keperluan lagi untuk itu, sebab tentera dia bayar gaji. Itu ingat, dulu sebelum itu tentera tak dibayar gaji. Zaman Sayyidina Umar dia mula bayar gaji dan tak bagi tanah. Antara tanah di Iraq, banyak tanah di Syam, dia tak bagi. Antara ijtihad dia, kalau katakan tentera Islam masuk ke satu negara atau satu wilayah, dia ambil tanah bagi pada tentera, nanti orang nampak Islam ni agama macam agama yang menakluk dan menindas penduduk asal negara itu, bumi itu. Jadi apa yang dibuat ialah dikekalkan pemilikan tanah. Dia ada bahasan tentang tajuk ini, iaitu dia sebut apa? Dia sebut tanah al-zimah. Maknanya mereka ni sedia duduk dalam negara tu. Pertama dia bayar jizyah. Jizyah pun dikekalkan. Hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Jizyah masih dikekalkan. Maknanya orang bukan Islam duduk dalam negara Islam, dia punya harta tidak dikacau, tidak diganggu, tanah dia tidak dirampas, dia kena bayar jizyah, cukai per kepala. Tanah milik dia. Kemudian ada tanah-tanah baru. Tanah-tanah baru ni dikategorikan sebagai apa istilah dia? Dia sebut silap saya lah, disebutkan dia kata Arabi, dia kata ahli ayyam. Istilah kita zaman sekarang saya rasa sesuai kita katakan tanah peneroka. Tanah yang tidak ada milikan. Tadi asal tanah al-zimah ada pemiliknya yang asal, kemudian ada tanah yang diteroka, mana diberi kepada pemegang amanah untuk ni. Dia kira tanah kerajaan, tetapi ada pemegang amanah, mana pengeroka yang takbir tanah tu, dan dia keluarkan cukai. Di sini kita kata pembaharuan yang dibawa oleh Sayyidina Umar bin Khattab, satu ijtihad yang tidak ada pada zaman Nabi SAW. Jadi orang tanya, kenapa buat benda yang Nabi tak buat? Sebab itu para ulama sebagian mengatakan Sayyidina Umar ni antara kita kata pencetus kepada kita panggil orang yang melaksanakan maqasid syarak, maqasid nas, apa yang dikehendaki oleh nas Quran dan hadis, tidak dilaksanakan secara zahir nas saja, tapi diambil apa tujuan. Macam contoh peperangan, macam perang Khaybar, kenapa bagi tanah? Lepas tu dia melihat kalau diberi tanah itu kesannya apa? Jadi dia melihat masalah-masalah yang akan timbul, maka orang bukan Islam yang duduk dalam negara Islam, dia kekal tanah dia. Dia kena keluarkan cukai kharaj. Cukai kharaj diperkenalkan pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Kharaj itu maknanya hasil bumi. Bayangkan orang bukan Islam, dia ada tanah yang tidak mendatangkan hasil, tidak dikenakan cukai. Kalau dia dapat keuntungan daripada tanah, hasil bumi, ada pertanian berlaku, ada hasil yang dikutip, baru bayar cukai pada kerajaan. Cukai tanah. Begitu juga yang tadilah tanah yang di bawah pentadbiran pemegang amanah tadi, dia pun ada cukai. Jadi kat situlah antara kita kata satu ijtihad politik yang dari segi ekonomi yang diambil oleh Sayyidina Umar bin Khattab bagi memastikan negara ada hasil. Jadi kalau bayangkan, kalau tanah tu berikan bahagi kepada tentera, habis macam tu lah, mana masing-masing dapat tanah. Tentera dapat tanah, dan kemungkinan tentera-tentera Islam ni dia tak duduk pun di tempat tu.
Tentera sebab peperangan Qadisiyah contoh kan. Bukan semua tentera duduk dekat Iraq atau Iraq di Parsi ataupun Syam. Tentera ni mungkin akan berperang di tempat lain. Jadi tanah tu kalau dia dapat, dia pergi tempat lain, jadi tak ada kaedah. Maka tanah tu kekal kepada pemilik asal. Kemudian ada mereka yang menetap di bumi tersebut, dia usahakan tanah itu dan negara dapat hasil. Itu antara inilah apa lagi? Antara yang diperkenalkan adalah offshore. Cukai offshore. Offshore ni apa? Offshore ni apa? Offshore ni 1/10 dalam bahasa Arab lah. Offshore ni 1/10 atau 10%. Cukai 10%. Cukai 10% daripada hasil perniagaan. Okey, yang ni sangat signifikan untuk kita bincang. Adakah dalam Islam semua hukum tu hanya Quran sunnah sahaja, ataupun apa-apa amalan yang baik yang diamalkan oleh selain daripada orang-orang Islam, pemerintah bukan Islam, boleh diambil? Ini contoh. Antara gubernur yang dihantar oleh Sayyidina Umar ni adalah Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Semua orang kenal lah sahabat yang nama Abu Musa Al-Asy'ari. Dia pernah mengutus surat kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Dia utus surat, kemudian dia kata, orang Islam di tempat aku, wilayah aku ni, selalu kita kata cross border lah, rentas sempadan pergi ke negara bukan Islam, berniaga, kemudian sebelum balik ke wilayah ke negeri asal, pemerintah di negara bukan Islam itu mengenakan cukai pada keuntungan perniagaan mereka sebanyak unsur, iaitu 10%. 10%, mana 10% daripada keuntungan perniagaan dikenakan cukai. Dan orang bukan Islam daripada negara jiran masuk pula ke wilayah aku. Masuk wilayah aku, kemudian mereka juga berniaga. Jadi macam mana aku nak buat? Jadi Sayyidina Umar bin Khattab, dia utus balik surat, hantar kepada Abu Musa Al-Asy'ari, mengatakan ambil daripada mereka cukai sebagaimana dikenakan kepada orang Islam. Kalau orang Islam berniaga di negara mereka dikenakan 10% cukai, maka orang-orang di negara mereka yang berniaga dalam wilayah kamu dikenakan cukai 10%. Di sini menunjukkan bahawa bukan semua perkara yang datang daripada luar wilayah Islam atau pemerintahan Islam ditolak. Ditolak dalam pemerintahan ataupun dalam pentadbiran. Maka ini antara contoh bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab beristihad. Apa dia? Saya spontan ni ada ingat. Okey, satu lagi saya ingat. Jizyah ni. Ayat yang saya baca tadi, hatta yu'tul jizyata 'an yadin wa hum saghirun. Ayat ini sebenarnya mengenai ahli kitab. Seolah-olah ayat Quran tadi hanya membenarkan jizyah dikutip daripada orang Yahudi atau orang Nasrani saja. Sama ada orang Yahudi atau orang Kristian, nama ahli kitab, maka baru boleh kita ambil jizyah per kepala kalau dia duduk dalam negara orang Islam dan sedia tunduk pada undang-undang negara orang Islam. Macam mana pula bila pada zaman Sayyidina Umar berlaku perluasan wilayah sehingga pembukaan Parsi. Mereka itu orang Majusi, dia bukan ahli kitab. Nampak? Masa itu timbul persoalan, kalau kita ambil jizyah daripada ahli kitab, bagaimana Majusi yang bukan ahli kitab? Mereka menyembah api ataupun mereka mengamalkan agama yang bukan agama Samawi. Di sini ijtihad Sayyidina Umar bin Khattab yang saya ingat banyak dipakai dalam mazhab Syafi'i pun, iaitu bila dia bertanya dengan para sahabat, antara penasihat Sayyidina Umar yang saya kira penting dalam sejarah pemerintahan dia adalah Abdurrahman bin Auf. Sampai lepas dia meninggal pun, Abdurrahman bin Auf ni antara orang yang penting dalam melaksanakan wasiat dia. Itu kita cerita lain lah.
Abdurrahman bin Auf pun dia bawakan riwayat bahawa Nabi SAW pernah berkata tentang golongan Majusi, ya, sallu bihi sunnata ahli kitab, laksanakan ke atas mereka seperti mana kamu lakukan ke atas ahli kitab. Maka Sayyidina Umar bin Khattab dia pun menerima jizyah, boleh juga dikutip walaupun kepada selain ahli kitab. Jadi itu bagus saya sebut, ya, kharaj, usyur, jizyah ada berkait tadi. Itu sekadar yang saya ingat lah, itu antara ni. Dan mungkin insyaAllah kalau kita dapat baca buku yang dikarang oleh Tuan Guru, nanti kita akan dapat lihat secara lebih luas lagi macam mana konsep wasatiyah dalam ekonomi yang diamalkan pada pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saya kembalikan kepada moderator. Masya Allah. Jazakumullah khair atas keterangan untuk soalan pertama, cukup padu tentang bagaimana khilafah Islam yang dipimpin oleh Khalifah Umar Al-Khattab begitu meraihkan kehidupan masyarakat majmuk. Bukan sahaja menjaga hak orang Islam, bahkan juga rakyat bukan Islam, sama ada mereka tu mendiami negara Islam ataupun mereka yang tinggal di luar wilayah Islam tapi terlibat dalam urusan muamalat bersama dengan rakyat yang tinggal dalam wilayah Islam. Masya Allah, betapa sebenarnya itu seperti mana yang dikatakan oleh Ustaz tadi, betapa Khalifah Umar tu sangat menjaga maqasid syariah, objektif syariat. Kenapa syariat itu diturunkan adalah untuk menjaga kemaslahatan kehidupan manusia itu sendiri. Masya Allah. Okey, itu baru dari sudut ekonomi. Kita boleh tengok juga seterusnya soalan kedua tentang ijtihad Khalifah Umar dalam bidang yang kedua, iaitu tentang kehakiman. Sebab kita tengok bidang kehakiman juga antara satu cabang yang sangat dititik beratkan oleh Khalifah Umar sepanjang pemerintahan beliau yang disebut tadi selama 10 tahun. Selaras dengan berkembangnya wilayah Islam yang kalau sebelah timur tu merangkumi wilayah Parsi, sebelah barat pula merangkumi wilayah Syam dan juga Afrika Utara. Lepas tu soalannya, apakah antara ijtihad yang telah dilaksanakan oleh beliau dalam sistem kehakiman tu dan adakah ijtihad yang Khalifah Umar buat tu sedikit sebanyak sebenarnya mempengaruhi sistem kehakiman Islam pada masa ini? Mohon pencerahan Ustaz. Baik, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kalau kita bincang tentang kehakiman ni, kalau lihat pada zaman Nabi SAW, kalau lihat dalam Piagam Madinah itu sendiri, memang penduduk Madinah termasuk golongan Yahudi, ya, apa sahaja pertikaian mereka akan rujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka jumpa Nabi, ya, dalam bab kita panggil perseteruan ataupun tuntutan hak, ya, pencerobohan tanah ke apa, dia pergi jumpa Nabi SAW dan baginda menjadi hakim. Okey, dan perkara itu juga diteruskan pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, dia juga adalah khalifah, dia juga adalah hakim. Hakim maknanya qadi lah, qadi, dia hakim yang memutuskan kes kalau berlaku pertikaian dan sebagainya lah, jenayah apa semua. Pada masa tu kita kena faham Madinah tu maknanya penduduk tak ramai. Okey, pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab, dia sendiri sebagai khalifah, dia sendiri sebagai hakim, dan wilayah Islam makin berkembang, makin meluas. Kemudian orang-orang luar pun masuk ke Madinah, tinggal di Madinah. Orang Arab dan bukan Arab dan macam-macam lagi. Kes-kes pun makin banyak. Ya, daripada seminggu sekali, bacaan saya lah, Sayyidina Umar ada satu hari khas yang diperuntukkan untuk dia mendengar kes. Siapa-siapa nak datang mengadu, macam kita lah, mahkamah lah kan. Jadi makin lama makin banyak, makin lama makin banyak. Jadi dia pun tak mampu nak uruskan semua. Maka dia melantik Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali bin Abi Talib dilantik sebagai hakim bagi menguruskan kes-kes, ya, yang tidak diputuskan oleh Sayyidina Umar bin Khattab bagi pada Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali ni, dia maknanya kira hakim lantikan lah. Kalau ikut dulu, pemerintah Nabi SAW, hakim Nabi SAW. Sayyidina Abu Bakar, dia pemerintah, dia hakim. Jadi pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab, pembaharuan yang dibawa adalah
dia pemerintah dan ada hakim-hakim lantikan. Antaranya tadilah Sayyidina Ali bin Abi Thalib di Madinah. Kemudian dihantar selepas pembukaan wilayah di Iraq, dihantarkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an sebagai qadi. Qadi ni bahasa kita kata governor lah. Kalau bahasa kita kadi ni tok kadi nikah, kadi kan dia. Jadi qadi makna penghukum ataupun dia sesuai lah perkataan governor tu. Governor digunakan. Abdurrahman bin Mas'ud adalah governor di Iraq. Dia memutuskan kes-kes yang jauh daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Takkan orang Iraq pergi ke Madinah untuk hadiri kes mahkamah. Jadi kat sana kes-kes diserahkan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan seorang yang faqih lah bin Mas'ud ni. Jadi kita nampak pembaharuan yang dibuat adalah ada hakim-hakim lantikan, dan mana tak semua orang kena rujuk pada dia. Apa yang diputuskan oleh hakim-hakim dilantik itu sama lah seperti keputusan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kalau nak kata kaitan dengan zaman kita, itulah yang berlaku. Lepas zaman tu orang Islam makin ramai sampai zaman kita sekarang, hakim-hakim bukan lagi daripada pemerintah. Hakim tu memang hakim lantikan. Dan kita nampak kalau lah zaman sekarang ni kita masih nak pakai sistem macam tu, agaknya beratur lah orang pergi jumpa yang Ketua Agung nak putuskan kes. Jadi tambah pula undang-undang kita sekarang dah ada dualism kan, dah ada dua sistem. Jadi perkara itu sangat relevan sampai zaman kita. Hakim tak boleh lagi pemerintah, dia mesti diuruskan oleh satu badan kehakiman yang berasingan bagi menjaga integriti, bagi menjaga keterusan dan kita panggil rule of law tu berlaku. Kalau berlaku apa-apa di peringkat orang yang tertinggi pun, maknanya mahkamah dia tidak boleh di interfere, boleh campur tangan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan. Sampai zaman Sayyidina Uthman bin Affan, sampai zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali meneruskan jawatan ketua hakim sampai zaman pemerintahan Uthman bin Affan. Itu satu. Apa lagi berkaitan perundangan pada zaman Sayyidina Umar ni, dia banyak juga macam saya sebut tadi maqasid. Kalau ikutkan nas Quran, kalau dalam perkara qisas, annan nafsa bin nafs, satu nyawa dibalas dengan satu nyawa, betul tak? Kalau satu orang membunuh satu nyawa, mana diambil satu nyawa. Berlaku satu kes di Yaman. Kat mana tu Yaman? Berlaku di Sana'a, tempat saya belajar. Allah. Sana'a Fatimah. Satu kes di mana berlaku pembunuhan. Boleh rujuk dalam sejarah lah. Pembunuhan tu berlaku di pasar. Kalau tak silap saya, di pasar. Yang bunuh ni ramai. Jadi darah yang orang yang mati seorang, darah ni terbahagi kepada beberapa orang pembunuh. Jadi mereka tak dapat nak putuskan macam mana nak laksanakan hukuman qisas, sebab pembunuh ramai. Terpaksalah kes tu dibawa ke Madinah. Tanya pandangan Sayyidina Umar bin Khattab. Kita jangkakan jawapan dia, kalau zaman Sayyidina Abu Bakar, dia akan kata macam apa Nabi buat lah, kan? Macam mana nas, macam mana teks Quran atau hadis Nabi, macam tu dia tak berani, dia tak mau keluar. So Sayyidina Umar bin Khattab melihat maqasid pada nas itu. Apa dia? Kalau kita kata tak boleh ambil nyawa si pembunuh, walaupun dia ramai, nak tentukan siapa yang mula bunuh pun tak tahu. Jadi kalau kes tu digugurkan begitu saja, nanti lepas akan berlaku lagi kes. Okey, kalau kita nak membunuh, jangan bunuh seorang-seorang. Kita ramai-ramai bunuh satu orang, garanti lepas. Pasal Umar pernah melepaskan pembunuh di Sana'a. Apa dia buat? Dia kata tak silap kata-kata ni bukan dia kata, walaupun seluruh penduduk Sana'a bersepakat membunuh satu nyawa, aku hukum bunuh semua penduduk Sana'a. Ini beberapa orang yang bunuh, tapi kalaulah mereka itu berpakat
seluruh penduduk Sana'a berpakat-pakat membunuh satu nyawa, dan secaya aku laksanakan hukuman bunuh kepada semua sekali. Lepas tu tak, maknanya pandangan itu memang dibincang oleh para ulama-ulama fiqh selepas zaman tu. Fiqh sama Umar macam mana. Nampak? Jadi bila dihukum bunuh semua yang terlibat dibunuh, lepas tu orang tak berani lagi nak membunuh. Kalau tak, dia nampak ke depan. Kalau katakan dia tak hukum bunuh kerana nas hanya menyuruh satu nyawa, balas satu nyawa, nanti lepas ni nak bunuh kita pakat ramai-ramai. Nampak pandangan dia. Apa lagi pasal perundangan? Lantikan hakim. Dia lah yang saya tak dapat nak ingat lah. InsyaAllah kita baca buku Tok Guru. Boleh. Okey, alhamdulillah, masya-Allah. Jazakallah khair Ustaz atas penjelasan mengenai beberapa ijtihad Khalifah Umar khususnya dalam bidang kehakiman ataupun perundangan. Dan insya-Allah segala perincian ni sahabat-sahabat, teman-teman boleh dapatkan bacaannya secara lanjut melalui Fiqh Siasah Khulafa' Ar-Rasyidin Khalifah Umar. Inilah tujuan kita buat buku kita, cerita kita pada malam ini. Sebab malam ini memang bukan tujuannya untuk cerita semua. Sebab malam ini hanya sebagai gambaran awal ataupun sebagai ringkasan, sebagai cetusan untuk lebih menimbulkan rasa ingin tahu untuk kepada kita lah pembaca, insyaAllah. Okey, jadi insyaAllah jangan ke mana-mana seluruh teman sekalian. Kita masih belum habis program kita pada malam ini, insyaAllah. Kita ada lagi satu soalan, dan teman-teman yang mungkin ada juga soalan ingin ditanyakan kepada ahli panel kita pada malam ini, jangan lupa tinggalkan soalan dalam ruangan ulasan. InsyaAllah kami akan tanyakan pada hujung sesi pada malam ini, insyaAllah. Jadi kita berehat sebentar, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Buku kita, cerita kita, jom. Jangan duduk saja, capai senasrah, jom baca. Alhamdulillah, kita bersiaran sekali lagi dalam buku kita, cerita kita seri kedua pada malam ini yang membincangkan perihal ijtihad pada zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu sebagai tempoh pemerintahan yang paling lama dalam sejarah khilafah Islam, antara yang terlama. Okay, alhamdulillah. Sebentar tadi teman-teman sekalian telah pun dihidangkan dengan video berkenaan buku Fiqh Siasah Khulafa' Ar-Rasyidin Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Jadi insya-Allah saya sekali lagi sangat teruja untuk mengajak teman-teman sekalian untuk kita tempah, bagi sesiapa yang belum tempah, untuk lakukan pratempah pada malam ini, kerana untuk makluman semua, malam ini seperti mana yang tertera pada poster yang terpapar pada skrin teman-teman sekalian, hari ini merupakan hari terakhir untuk teman-teman dapatkan naskah pratempah Fiqh Siasah Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Pastikan teman-teman tempah hari ini atau kalian perlu menunggu giliran tempahan yang seterusnya. Jadi jangan menyesal kalau terlepas, kerana sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Okey, alhamdulillah malam ini
kita masih teruskan dalam sesi buku kita, cerita kita. Jangan duduk saja, capai senasrah membaca. Jadi tuan-tuan sekalian jangan lupa untuk kalau ada soalan, tanyakan soalan dalam ruangan komen. Teruskan berkongsi kepada sahabat sekalian. Dan insyaAllah kita akan teruskan dengan soalan yang berikutnya. Okey. Bismillah. Soalan yang ketiga kepada panel kita. InsyaAllah kita dah kembali dalam bersiaran. Soalan ketiga, kita nak cerita pasal situasi zaman sekarang lah. Sebab tadi kita mungkin cerita sebagai teori tentang kehakiman, tentang ekonomi dan sebagainya. Jadi sekarang ni, realiti sekarang iaitu merujuk kepada situasi pandemik masa ini, iaitu pandemik virus corona ataupun ringkasannya COVID-19. Kita sedia maklum bahawa sebenarnya kalau mungkin untuk makluman teman-teman sekalian juga, pada masa pemerintahan Khalifah Umar juga pernah berlaku dua krisis yang sangat besar. Krisis pertama iaitu krisis kemarau panjang di Madinah, dikatakan selama 9 bulan yang mengakibatkan berlakunya kemelaratan sumber makanan. Dan krisis kedua pula, krisis wabak ta'un amwas yang bermula di Syam, yang menyebabkan ramainya sahabat agung Nabi SAW yang syuhada sebab terkena wabak ta'un tersebut. Jadi apakah ijtihad yang telah diambil oleh Khalifah Umar selaku pemerintah pada masa itu, dan bagaimana ijtihad Khalifah Umar ni boleh dikaitkan dengan suasana pandemik COVID-19 pada zaman ini. Jadi saya mempersilakan Ustaz Imran untuk memberikan pencerahan. Okey, sebelum saya tanya, Ustaz Imran, kurang jelas suara. Tak jelas. Mikrofon Ustaz. On mikrofon. Okey. Yang tadi lebih jelas ke sebab ada yang penonton kita kata suara pecah. Suara saya jelas ke? Pakai Alhamdulillah. Yang tadi? Ya. Yang tadi gimana? Kalau tak pakai lebih jelas. Okey, pakai. Okey, tak apa lah, kita santai. Ya. Persoalan kaitan pandemik atau apa yang berlaku tadi itu, kalau pembacaan saya lah, peristiwa kemarau yang disebut Amul Maja'ah pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab, dia diriwayatkan oleh ahli sejarah, Ibnu Athir umpamanya, Muhammad bin Jarir At-Tabari, kemudian beberapa lagi lah. Riwayat-riwayat itu ada perbahasan di kalangan para ulama sama ada menerima atau tak, tapi catatan sejarah menyatakan berlakulah peristiwa yang dikatakan Amul Maja'ah, tahun kelaparan atau kemarau yang melanda Madinah. Jadi banyak orang salah faham. Dia ingat berlaku kemarau ni macam seluruh wilayah, sebenarnya hanya Madinah dan kawasan sekitar Madinah. Wilayah lain seperti di Syam, di Iraq, di Mesir, Yaman, yang ni semua wilayah dia tak terkesan. Sehingga bekalan makanan di wilayah lain cukup dan dihantar ke Madinah untuk membantu penduduk Madinah yang kelaparan. Jadi kalau soalan tadi berkaitan dengan kemarau dan juga ta'un amwas ataupun amawas, setakat mengajar saya, dia peristiwa ni berlaku macam dekat, iaitu pada tahun 18 Hijrah, 5 tahun selepas zaman Umar menjadi khalifah. Tahun kelima tu berlaku peristiwa ni. Dan seperti riwayat saya sebut tadi, Ibnu Asir, Ibnu Jarir, semua mengatakan peristiwa ni berlaku selepas haji. Mana orang balik daripada mengerjakan haji, mana 13 Zulhijjah ke atas lah, tahun yang ke-18 tu, balik haji, kemudian berlakulah kemarau itu di Madinah. Tapi ada pandangan lain, seperti Jalaluddin As-Suyuti
rahimahullah mengatakan dia berlaku pada tahun 17. Tahun 17 berlaku tu. Sebab apa? Sebab pada tahun 18 telah dikatakan berlakunya tahun Amawas. Dia tidak berlaku serentak. Okey, peristiwa itu 9 bulan. Mungkin bayangkanlah Zulhijjah lepas tu berlaku. Sedangkan kemarau berlaku di Madinah. Ya. Wilayah lain membantu Sayyidina Umar hantar makanan. Dan dikatakan pada tahun 18 Hijrah juga berlaku tahun tu, tahun Amawas tu. Jadi kalau dia berlaku pada tahun yang sama, maknanya wilayah yang lain tak mungkin dapat bantu Madinah sebab dia orang kena tahun. Wallahualam, saya tak kata saya cenderung kepada pandangan Imam Jalaluddin As-Suyuti, tapi saya nampak macam seolah pandangan tu lebih inilah, lebih logik lah. Tahun 17 berlaku kemarau, tahun 18 berlaku tahun. Setahun lepas tu. Okey, dan pada tahun yang ke-18 lah berlakulah kematian para sahabat, termasuk Gubernur Syam sendiri, iaitu Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah, ya. Dia sendiri meninggal kerana wabak. Okey, kalau tanya pada saya apa kaitan dengan pandemik kita ni, saya nampak satu perkara, iaitu kuarantin, ataupun kita pun nak sebut orang dah malas nak dengar kan, PKP. Okey, pada tahun tu Sayyidina Umar pergi ke Syam. Dia pergi ke Syam yang berlaku tahun tu di perbatasan wilayah, ya. Datang Abu Ubaidah sekat dia, lalu ceritakan keadaan yang berlaku, ya. Kalau ada baca dalam sejarah mungkin ada lain lah, ada yang kata mereka berutus surat dan sebagainya, tapi antara riwayatnya begitu, ya. Dia jumpa, kemudian Sayyidina Umar nak masuk, Abu Ubaidah Al-Jarrah dia cakap berlaku macam ni. Lalu Sayyidina Umar pun kata jangan ada seorang pun di kalangan kita yang masuk. Lepas itu Abu Ubaidah tanya balik, ya, atanfuru min qada'illah, adakah kau lari daripada takdir Allah? Kerana kau takut mati. Kau masuk, kau kena penyakit dan mati. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab dia jawab balik, bal nanfiru min qada'illah ila qada'illah. Bahkan kami pergi atau lari daripada takdir Allah pergi kepada takdir Allah yang lain, iaitu selamatkan nyawa. Maka dia keluarkan satu surat, penduduk yang berlaku wabak penyakit wilayahnya tidak boleh keluar, termasuk pekerja-pekerja, termasuk kaki tangan pegawai semua tak boleh keluar. Sampai ada pegawai itu surat, macam mana aku ni, ya. Dan Sayyidina Umar kata mati di situ lebih baik, ya, dibandingkan habis. Orang yang mati kerana ta'un ni salah satu mati syahid akhirat. Jadi mereka redha dengan perintah Amirul Mukminin, termasuk Abu Ubaidah Al-Jarrah pun meninggal dalam tempat wabak penyakit. Supaya yang dalam tu saja yang terkesan dan meninggal dunia. Yang lain tak kena. Macam tu. Jadi kalau kita lihat sekarang perintah PKP ataupun MCO, ya, Movement Control Order, perintah kawalan pergerakan, movement. Okay, dia sekat ni bagus. Sebab apa? Tak mau wabak merebak. Cuma saya baca komen dalam media sosial yang kata itu Sayyidina Umar dia sekat kawasan yang banyak penyakit, jangan keluar. Masalah di Malaysia sekarang ni semua negeri ada kes, jadi kenapa kita nak sekat? Ini pun satu soalan yang bijak lah. Kalau tidak rentang negeri pun kes meningkat di negeri-negeri masing-masing, kalau dibenarkan rentang negeri lagilah kes meningkat, lagilah teruk. Hari ni antara yang paling tinggi 13,000 kan. Jadi dalam Islam saya ingat sejarah pemerintahan Islam yang mula melaksanakan kuarantin. Negara kita setakat sejarah mencatatkan pada pemerintahan British di negara kita ni. Tahun 1903 diadakan satu undang-undang enactment berkaitan kuarantin. Sekat bila ada wabak penyakit. Islam lebih dulu lagi. Maksudnya Islam lebih dulu lagi mengawal wabak penyakit.
berbanding daripada pemerintahan-pemerintahan yang lain. Jadi ini satu benda yang menarik lah saya kira. Dan soal taat kepada Amirul Mukminin, taat kepada Ulil Amri, saya ingat tak perlu perbahasan panjang lah. Walaupun kita tahu zaman sekarang ni susah nak kawal. Semua orang bagi pandangan. Semua orang macam dia tu Perdana Menteri, macam dia tu pengarah kesihatan, Menteri Kesihatan, KKM, macam dia juga profesor, macam dia pun mufti. Semua tak betul. Dia pun polis pun dia ketika semua habis. Jadi kalau semua orang dibiarkan dengan pandangan masing-masing, pepatah Arab menyebut ridwan nas ghayatul la tudrak. Nak puas hati semua orang, ada satu matlamat yang takkan tercapai. Sebab tu tengok, bila kita tak buat total lockdown, orang kata patut kena total lockdown. Bila kita buat total lockdown, dah orang marah pula. Masjid dihadkan kehadiran. Orang kata masjid tutup. Saya kata masjid tak tutup. Masjid dihadkan kehadiran. Sampai peringkat hanya pegawai bertugas saja yang solat berjemaah. Bukan tutup. Tutup tu sebab kita tak pergi. Sebenarnya dalam tu orang sembahyang jemaah ada. Azan masih dilaungkan. Okey. Minta buka. Baru ni boleh beri ruang untuk solat jemaah, ditambah kuota dia apa semua. Orang bisa juga. Ini sebenarnya tak meningkatkan kes. Jadi masyarakat ni kalau kita biarkan semua bagi pandangan, dia macam tu lah, jadi selalu. Jadi sebenarnya memang betul lah Allah Ta'ala sebut ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Sebab kalau benda ni kita tak praktikkan, lihat pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab, dia bagi arahan, pemerintah, gubernur ikut, pegawai-pegawai ikut, penduduk negeri tu ikut. Sekarang ni dia berlaku pandemik, bukan di Syam sahaja, dia berlaku seluruh dunia. Jadi saya ingat kita pun tak tahu bila suasana ni akan berakhir, tetapi kuncinya ialah taat pemerintah. Sebab itu bila pemerintah itu tidak ada kita panggil apa, tidak mampu ijtihad secara bersendirian, maka dia ada ijtihad secara kolektif, iaitu kita ada majlis fatwa, majlis kebangsaan, MPI, kita ada mufti-mufti. Mereka ini pun lihat pandangan-pandangan ulama yang lain seluruh dunia, negara-negara lain pun tengok ketetapan-ketetapan itu yang diambil untuk menjaga maslahah. Panjang tu saya tak tahu adakah apa yang saya sebut ni menepati apa yang dikendaki oleh moderator, tapi saya nak bagi tahu itu pada tahun dalam peristiwa kemarau tu pun ada perkara yang menarik untuk saya sentuh sikit lah, iaitu ijtihad Sayyidina Umar bin Khattab mengenai isqatul hudud. Dia menggugurkan kes hudud. Ini pun perbincangan yang menarik. Kenapa? Sebab biasanya riwayat yang saya sebut tadi, ahli sejarah dari Ibn Asir mengatakan peristiwa itu berlaku 9 bulan. Kemarau itu berlaku 9 bulan. Jadi dalam tempoh 9 bulan itu, Sayyidina Umar bin Khattab dia memberi satu ta'arif lain kepada makna syubhat. Hadis Nabi SAW menyebut tudra'ul hudud bisyubhat. Hukum hudud ditolak dengan berlakunya syubhat. Kita ingat syubhat tu macam tak dapat pastikan dia benar-benar mencuri, pembunuhan, seperti membunuh menggunakan alat yang tidak biasa boleh mematikan, dikira syubhat dalam kes kisas, hudud dan sebagainya. Kes jenayah. Jadi bila berlaku syubhat, Nabi SAW kata hukum hudud kita tak pasal gugurkan. Pindah kepada hukuman lain lah, bukan hukum hudud lah. Okey. Hukum ta'zir. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab melihat suasana kemarau, kebuluran, kekurangan makanan adalah syubhat. Kalau berlaku kecurian, dibimbangi kecurian itu ada kaitan dengan kelaparan. Jadi tak boleh potong tangan orang mencuri masa tu. Tak tahu dia mencuri untuk apa. Mungkin untuk menjaga nyawa dia. Dari segi maqasid, hifzul nafs ni dia tak kedudukan yang tinggi lah. Kedua lepas hifzuddin. Jadi jaga nyawa.
Potong tangan ni jaga harta duduk bawah hifzul mal. Jadi dia tidak potong tangan. Jadi dia kata bolehlah kita tangguhkan hukum hudud, bukan tangguh, gugur. Faham tak? Hukum hudud ada, cuma digugurkan masa tu kerana berlaku kesabaran. Satu benda menarik juga disebut oleh ada satu tesis yang saya baca daripada Iraq. Saya tengok nama penulis tu, saya lihat dia kupas dengan cukup cantik, sehingga mana Abu Bakar Al-Jarrah masa hidup, dia mengutus surat kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Waktu kemarau berlaku di Madinah, dia hantar surat bagi tahu ada orang minum arak di Syam. Disebut, dia mention nama orang tu, iaitu sahabat. Seorang sahabat, saya tak boleh sebut nama lah. Seorang sahabat, dia pernah kena sebat pada zaman Nabi SAW pasal dia minum arak. Zaman pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, dia minum arak lagi, dia kena sebat lagi. Dan wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, sekarang zaman kau, dia hijrah tinggal di wilayah aku, di Syam, dia minum arak lagi. Jadi macam mana aku nak buat? Apa jawab Sayyidina Umar? Sayyidina Umar kata, di sinilah kita diuji untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi keadaan kami di Madinah ini berlaku kerana kita tidak taat kepada Allah Taala. Maka tanyakan kepada dia, adakah arak itu haram? Sekiranya dia menyatakan ya, maka sebatlah dia samanina jaldah. Sebat 80. Sebab zaman Nabi 40, zaman Abu Bakar 40. Istihad pada zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Umar ialah 80 sebat. Ya. Imam Syafi'i kata 40 hudud, 40 lagi takzir. 80. Itu kalau dia kata arak itu haram, maknanya hukum hudud berjalan di wilayah lain. Ingat di Madinah dia tak hukum bagi pencuri. Kalau jemaah yang tak berkaitan dengan kelaparan, kebunuran, hukum. Dan bila berlaku di luar wilayah kemarau, saya kata hukum dia. Sebab kalau dia kata arak itu haram, dia minum, dia mengaku, lepas tu dia dihukum had bagi kesalahan minum arak. Tapi kalau dijawabkan arak itu tidak haram, faqtulhu, kata Sayyidina Umar, bunuh dia, pancung. Sebab dia menjadi murtad kerana menghalalkan perkara yang haram. Ini sangat menarik, sahabat-sahabat sekalian. Jadi itu antara perkara yang saya nak dalam tempoh berlaku tu. Ada benda-benda peristiwa yang sangat menarik antara Sayyidina Umar. Dia tengok rakyat tak ada makanan, masa tu dia pun enggan makan daging. Bukan kata daging, hatta lemak. Tengok orang Arab ni dia ada makan lemak bakar. Yang tu pun dia tak makan. Sebab apa? Dia tak nak makan lebih daripada apa yang rakyat makan. Itu hebat Sayyidina Umar bin Khattab. Dan saya haraplah Cik Guru kalau kisah-kisah macam ni masuk dalam buku tu. Jadi saya rasa semua para pendengar kena belilah buku ni. Saya insyaAllah tak free kot. Takkanlah bagi ceramah mungkin tak dapat free kan. Saya rasa panjang untuk saya punya celoteh saya. InsyaAllah saya serah pada moderator balik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Masya Allah, jazakumullah khairan kepada Ustaz Imran atas jawapan terhadap semua persoalan pada malam ini yang berkaitan dengan ijtihad Khalifah Umar, khususnya berkaitan dengan ekonomi, kehakiman dan juga situasi kemarau dan wabak yang berlaku pada Khalifah Umar dan bagaimana orang kata relevan ataupun praktikalitinya pada zaman kini, insya-Allah. Dan betapa sesungguhnya setiap apa yang telah ditunjukkan oleh Khalifah Umar tu sepatutnya kita sebagai rakyat dan juga mungkin kalau dalam kalangan kita ni para pendengar ada kalangan pemimpin yang mendengar pun sepatutnya cuba untuk mencontohi kepribadian Khalifah Umar, bagaimana beliau saat rakyat mengalami kesusahan, kelaparan dan sebagainya, Khalifah Umar juga turut merasai empatinya. Kita pun dalam kalangan kita sebagai rakyat yang mungkin fasa sekarang ni memang sangat memerlukan orang kata tanda pagar kita jaga kita, Allah jaga kita sebagainya tu, betul-betul kita kena manfaatkanlah peluang untuk kita buat kebaikan tu sangat banyak pada fasa kesusahan begini. Masa inilah kita diuji untuk perbanyakkan sedekah, bagi makan kepada orang yang lapar, mengenal pasti jiran-jiran dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah sentiasa bagi kita
taufik dan hidayah untuk terus beramal, melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Okey, penonton sekalian, pengikut Pusaka Maktumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jika kalian ada soalan boleh tinggalkan soalan, tapi nampaknya setakat ini saya baca dalam komen masih tiada soalan. Harapnya semua itu jelas lah, insya-Allah. Sebab kalau kita nak tanya semua malam ni pun tak terjawab kan, insya-Allah. Sebab malam ni kami nak pastikan bahawasanya teman-teman sekalian dapatkan ijazah Khalifah Umar sebelum habis tempoh pratempah yang akan berakhir pada 11.59 malam ini. Jadi esok jangan menangislah kalau tiba-tiba terlepas. Sebab kata seruan Ustaz tadi, dapatkan Khalifah Umar ni. Sebab memang sangat kena dengan situasi zaman sekarang. Berkenaan wabaknya, berkenaan macam mana kita nak mengamalkan style ataupun gaya pentadbiran Khalifah Umar dalam kehidupan kita dan sebagainya, insya-Allah. Wallahualam, nampaknya setakat ini pun masih tiada soalan, insya-Allah. Jadi kalau begitu saya kira setakat ini sajalah kita punya perkongsian buku kita, cerita kita pada malam ini. Ya, itu dia, ada satu soalan terkeluar akhirnya daripada Tuan Syakirin Asri. Soalannya, maafkan hamba, macam mana cara kita untuk contohi keberanian Sayyidina Umar tu? Keberanian ni mungkin banyak sudut lah. Sama ada keberanian tu dari sudut pentadbiran ataupun keberanian dari sudut mengamalkan konsep pemerintahan ataupun keberanian dari sudut karakter beliau tu. Okey, mungkin Ustaz ada jawapannya. Baik, keberanian. Saya teringat satu ayat Quran mengenai Nabi SAW sebagai uswatun hasanah. Dapatkan lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Salah seorang guru saya belajar dulu di Tamin Nurain, Syekh Abu Zahrah, dia sebut kenapa kita hari ini biasa menyebut perkara qudwah, tapi Allah Ta'ala menyebut Nabi SAW itu qudwatun hasanah. Qudwah hasanah. Bila sebut tapi Nabi SAW disebut uswatun hasanah kan? Kerana dia sebut qudwah, dia lebih macam kepimpinan, qaid. Qaid, ketua. Sayyidina Abu Bakar boleh menjadi qaid, Sayyidina Umar menjadi qaid, Nabi SAW adalah qaid. Qaid bal imamul muttaqin. Nabi tu ketua orang bertakwa, ketua orang beriman. Bagi dia uswatun. Itu juga menyebut Nabi qudwah, tapi Allah sebut Nabi itu uswah. Kerana boleh dikatakan semua aspek kehidupan Nabi SAW sebagai ketua negara, sebagai suami, sebagai ketua tentera, sebagai manusia, boleh dicontohi oleh kita. Ini saya nak masuk pada soalan tadi. Macam mana cara kita nak mencontohi keberanian Sayyidina Umar? Sayyidina Umar adalah qudwah. Dia adalah contoh. Tapi bukan semua perkara yang dia buat perlu atau boleh untuk kita ikut. Di saat Nabi SAW mengarahkan para sahabat keluar daripada Madinah untuk hijrah, daripada muhajirin Mekah pergi ke Madinah, pergi secara sembunyi-sembunyi, Sayyidina Umar bin Khattab secara terang-terang dia cabar kepala-kepala Madinah, kepala-kepala Mekah ni, siapa yang nak jadi anaknya menjadi yatim, isterinya menjadi balu, aku tunggu dia di balik bukit. Dia cabar. Saya nak tanya satu soalan, adakah perbuatan itu boleh dicontohi oleh semua orang muhajirin yang nak hijrah daripada Mekah ke Madinah? Jawapannya tak. Dia boleh, orang lain tak boleh buat. Maka orang lain ditunjukkan cara keluar sembunyi-sembunyi, keluar dalam kumpulan kecil, seorang, dua orang. Bahkan Nabi SAW sendiri hijrahnya bagaimana? Adakah Nabi itu seorang Nabi, Rasul, tak apa, malaikat Jibril mesti backup aku punya, mesti protect aku, dia pun buat macam Sayyidina Umar? Tak. Cara Nabi SAW hijrah adalah cara yang kita semua maklum lah, cara yang ni. Maknanya Nabi itu uswatun hasanah, qudwah. Tapi Sayyidina Umar ni keberaniannya itu Nabi tidak larang. Tapi bukan semua orang kena jadi macam tu.
hebat dan garangnya Sayyidina Umar tu baca hadis dalam Riyadhus Shalihin. Bila dia ditegur masa dia jadi khalifah. Ditegur dengan ayat Quran, dia tunduk. Seorang wanita tegur dia tentang isu apa? Isu mahar. Kan? Mahar orang perempuan. Dia tunduk. Jadi dia walaupun berani, walaupun dia garang, walaupun dia tegas, tapi dia orang yang tunduk. Dan banyak kalau kita baca kisah dia dalam tempoh pemerintahan 10 tahun tu, banyak perkara yang dia tanazul, sikap dia, keras dia, semua dibuang. Sehinggalah dia mengharamkan anak-anak dia ambil jawatan masa dia. Tak boleh. Jangan ada di kalangan anak-anak aku jadi mengambil jawatan sebagai pemimpin atau menguruskan hal ehwal orang ramai. Jadi kita lihat kat situ, maknanya Sayyidina Umar sendiri dia guna keberaniannya pada tempatnya untuk membela agama, dan tak semua orang boleh ikut dia. Jadi kalau soalan tadi, adakah kita nak contohi kebenaran dia? Kalau kita dalam peperangan, memang kita kena tunjuk berani lah. Kena berlawan, kena apa kan. Tapi macam orang kata Sayyidina Umar pun garang, Sayyidina Umar pun nak pergi tetap leher apa nama ni, rumah berubah. Itu bukan perkara yang boleh contoh, sebab Nabi SAW pun larang. Right? Bila dia Sayyidina Umar minta nak pergi tenggal ini munafikin, ketua dia Abdullah bin Ubay, Nabi larang, tak boleh. So itu yang saya nak jelaskan lah. Dia tegar, dia garang dan sebagainya, tapi bila dia menjadi khalifah zaman Sayyidina Abu Bakar, dia macam pendesak kepada Sayyidina Abu Bakar. Tapi bila dia pegang jawatan, dia berubah. Itu hebatnya Sayyidina Umar ni. InsyaAllah dapatkan buku ni, bacalah dengan bacaan yang kita panggil bacaan yang amik, bacaan yang dalam. Berhati tengok. Banyak manfaat yang kita akan dapat, insyaAllah. Wallahu a'lam. Jazakallah khair kepada Ustaz atas pencerahan tadi. Jadi mana kata betul lah seperti yang Ustaz kata tadi, tak semua perkara yang ada pada Khalifah Umar tu mampu untuk kita contohi sebagai kita manusia yang pelbagai karakter dan kepribadian. Maka mana-mana yang baik, insyaAllah kita usaha ikut. Mana yang kita rasakan sebagai kurang sempurna tu, kita sama-sama perbaiki dan tambah, insyaAllah. Dan insyaAllah sebagai kesimpulan, boleh saya minta Ustaz Imran lah untuk kita menyimpulkan buku kita, cerita kita Penawalan ini, seterusnya sama-sama mengajak kita agar benar-benar kata memaknai ijtihad Khalifah Umar dalam kehidupan kita, bukan hanya sekadar dalam bidang pemerintahan. Silakan Ustaz. Baik, saya tak ada isu besar pun, cuma mungkin ini satu nasihat untuk diri saya sendirilah. Mungkin sahabat-sahabat pendengar boleh mengambil sama-sama manfaat. Seruan moderator tadi supaya membaca buku, Tuan Guru Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang juga adalah ikon membaca yang banyak kali membaca. Banyak kali dalam program kalau bertemu Tuan Guru, kita tanya dia akan cerita zaman dia belajar dulu. Dia baca apa yang penting daripada satu buku, kemudian dia catat. Dia catat mana yang penting daripada buku tu, kemudian dia hafal. Dia ingat. Sebab tu kalau kita tanya dia macam dia berceramah tu, banyak maklumat dia dapat. Masa bila dia baca, dia kata kebanyakan yang dia apa yang dia ceramah sebenarnya yang dia belajar, dia baca zaman dia muda ni. Sebab bila kita dah balik di Malaysia, dah sibuk, dia kata tak sempat nak baca. Mungkin dapat masa sikit-sikit bacalah, tapi kebanyakan ilmu yang dicurahkan itu ialah masa zaman dia belajar, masa otak tengah fresh, masa muda ni, baca ingat. Baca yang terbaik, tulis yang terbaik dan hafal apa yang penting. Itu untuk guru punya ni lah. Jadi saya sebenarnya nak buat kesimpulan ni tentang Sayyidina Umar, tentang ikon membaca semua ni. Saya rasa saya tak banyak lah. Saya dah lama dah tak banyak baca sebab zaman sekarang orang dah malam baca. Orang baca Facebook lah, Facebook, WhatsApp baca lah. Baca buku, baca kitab dah mula kurang. Kadang-kadang saya sendiri kalau nak maklumat apa-apa pun Google. Kadang-kadang sama je Google yang ada dalam kitab
nak cari satu Nawawi ke apa kan, dalam internet pun ada. Jadi kita dah letak buka kitab, kitab pun dah berabuk dah, ya. Buku-buku baru keluar lagi lah, tak baca, ya. Jadi saya nak berpesan pada diri saya dan juga semua para pendengar, InsyaAllah dengan program kita malam ni, kita sematkan kembali azam membaca ni, jadikan sebagai satu habit, tabiat, ya. Tak payah banyak, sebenarnya kita duduk satu ruang di rumah kita tu, kerusi tempat kita biasa duduk, letak buku-buku yang rasa ringan, yang kita boleh ambil, buka, dapat baca satu dua muka surat, tutup, letak balik. Nanti kalau waktu bila datang duduk lagi, buka satu buku, buka muka surat mana, baca dua tiga muka surat, letak balik. So kita biasakan macam tu. Tuan Guru Datuk Seri Abdul Hadi Awang dia pernah sebut, untuk permulaan nak tanam minat membaca ni, jangan membaca lama, dia kata, nanti bosan, ya. Contohnya duduk sampai 10 jam baca tu, esok tak nak baca dah. Mulakan sedikit-sedikit dahulu, mungkin 10 minit, ya, setengah jam, lama-lama tambah bila kita dah jadi habit, kita akan merasai bahawa membaca 4-5 jam tu terlalu singkat. 4-5 jam, mungkin kita nak masa banyak lagi, ya. Terutama kita sekarang lah, tak keluar mana-mana kan. Macam saya kerja, saya pun update tadi dengan moderator baca saya punya profil tadi, itu yang CD pertama dulu. Macam kita ulas buku Sayyidina Abu Bakar. Jadi saya update sikit lah, kan. Pekerjaan saya sekarang ni adalah sebagai pegawai khas penyelidikan di Pejabat Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Halal Agama. Saya bekerja di bawah Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Marzuq Syahri, Timbalan Menteri Agama. Kerja saya sekarang lah, ya. Dan saya tengok bila saya buat kerja ni lah, saya banyak membaca balik, kan. Yalah, dah kerja, kena buat lah, membaca, buat. Jadi insyaAllah lah, saya menyeru pada semua, jadikan membaca ni habit. Sebab kadang-kadang macam tadi lah, soalan-soalan yang diutarakan tadi, kalau kita tak ada info, kan, sebab tu kadang-kadang setengah ustaz dia tak nak ambil forum ke apa, kecuali dah siap soalan berapa minit apa benda, kan. Jadi kadang-kadang orang tanya soalan-soalan pada kita secara spontan, kita kena ada sekurang-kurangnya sedikit latar belakang mengenai dengan sesuatu isu, ya. Jadi jadikan membaca ni sebagai satu habit lah, terutamanya bahan-bahan yang ilmiah, ya, macam kisah tarikh khulafa, kisah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Ali, ya. Kita doakan mudah-mudahan Tuan Guru Datuk Seri Abdul Hadi Awang dipanjangkan usia, dapat menamatkan kurang-kurangnya 4 khulafa ar-rasyidin, ya, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah kesimpulan yang sesungguhnya memberikan satu, kalau bahasa lembutnya tamparan ataupun sentuhan untuk kita sama-sama muhasabah agar perbanyakkan membaca dan kita contohi bagaimana ayat cik sebagai ikon membaca. Sebab malam ni pun inilah antara objektif kami daripada pihak Pustaka Permata Ummah, menjalankan siri buku kita, cerita kita. Sebab kita nak pastikan segala apa yang kita baca ni boleh jadikan sebagai cerita dengan tanda pagar ayat cik ikon membaca dan tanda pagar mesej sampai, insyaAllah. Mudah-mudahan perkongsian kita, inisiatif kami PPU pada malam ini berhasil menumbuhkan lagi minat, membarakan lagi azam, semangat, tekad yang dan sebagainya untuk kita teruskan pembacaan, seterusnya memastikan mesej yang kita dapat tu juga sampai kepada setiap orang di luar sana, insyaAllah. Jadi saya mewakili pihak Pustaka Permata Ummah mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz atas kesudian menerima undangan pada malam ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright. Jadi teman-teman penonton sekalian, insyaAllah malam ini sebagai akhirnya saya suka untuk mengingatkan kepada semua di luar sana bahawasanya insyaAllah selepas ini pada minggu hadapan 24 Julai 2021 insyaAllah pihak Pustaka Permata Ummah akan menganjurkan satu lagi sesi daurah tafsir. Sebab sebelum ni pada bulan Ramadan yang lalu siri pertama daurah tadabbur surah ini, iaitu surah Yusuf telah pun berjalan
dan kali kedua pada bulan Jun yang lalu daurah surah Nuh pula. Dan insyaAllah atas permintaan ramai dan atas kesungguhan dan minat semua peserta yang pernah melalui daurah tafsir bersama PPU sebelum ini, insyaAllah kami sekali lagi akan menjalankan daurah tafsir dengan surah yang seterusnya, itu surah Al-Mulk, yakni surah yang selalu kita baca pada setiap malam. Jadi mana kata daurah tafsir surah Al-Mulk ni kita nak betul-betul kenal apakah yang dimaksudkan dengan Al-Mulk yang merujuk kepada kerajaan Tuhan. Sebab sebelum ni pun, baru-baru ni pun ada timbul isu tentang kerajaan Allah lah, kerajaan manusia lah. Jadi kita nak betul-betul nak memahami apa sebenarnya maksud kerajaan Allah, kerajaan manusia itu. Pastikan teman-teman sekalian hadirlah dalam daurah tafsir surah Al-Mulk ni, yang mana kami insyaAllah ada beberapa package yang ditawarkan kepada kalian. Package yang pertama, package A, bernilai sebanyak RM30. InsyaAllah teman semua akan mendapat satu tiket dan rakaman daurah tafsir surah Al-Mulk. Seterusnya package B, kami ada juga tiket, rakaman dan juga buku diary tadabbur bercinta dengan Al-Quran. Bagi sahabat-sahabat yang masih belum memiliki buku ini, boleh memilih package B. Dan seterusnya kita juga akan ada package C untuk mereka yang berminat membeli tiga tiket daurah, dan juga setiap seorang yang memiliki tiket tersebut akan juga dapat seorang satu rakaman daurah tafsir surah Al-Mulk. Mana kata mereka yang berminat di luar sana lah yang nak menyertai daurah ni secara berkumpulan, bukan individu. Ajak semua kawan-kawan yang lain kita sertai. Dan seterusnya package khas. Ni yang paling, orang kata paling ultimate ataupun paling mega, paling premium. Sebanyak RM100 kita akan berikan satu tiket dan juga rakaman daurah tafsir, lepas tu buku diary tadabbur bercinta dengan Al-Quran, dan juga rakaman daurah surah daurah yang terdahulu, iaitu daurah surah Yusuf dan juga daurah surah Nuh, dan juga beserta satu e-buku khas tadabbur surah Yusuf. InsyaAllah. Jadi teman-teman sekalian di luar sana yang mungkin terlepas peluang untuk mengikuti 2 sesi daurah sebelum ini, jadi pastikan boleh ambil package khas ini. Kita dapat semua package daurah tu sekaligus insya-Allah. Jadi wallahu alam, terima kasih banyak atas kerjasama semua, kehadiran semua pemerhati ini. Tapi sebelum tu, buat kali terakhirnya, saya suka lagi untuk mengingatkan, sebelum jam 12.30 pagi pada malam ini, pastikan dapatkan naskah pratempah fiqh siasah Khalifah Umar sebelum tarikh tempoh masa kami ditutup, dan sebelum kalian terpaksa menunggu pada tarikh seterusnya untuk menempah. Jadi jangan lepaskan peluang. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak kepada seluruh penonton, pengikut Pusaka Maktumah yang sudi bersama kami pada malam ini, yang sentiasa menyokong dan mendukung, mendoakan tak kira masa walau di mana jua anda berada. Saya sangat menghargainya. Wallahu alam, segala baik daripada Allah dan segala yang kurang adalah daripada diri kami. Mohon maaf atas segala kesilapan. Wallahu alam. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku kita, cerita kita, jangan duduk saja. Capai senaskah, jom baca. Bye-bye. Macam mana kita nak mula suka kepada buku, macam mana kita nak mula suka kepada majlis ilmu. Tuan-tuan dan perempuan, dalam apa-apa perkara pun kita buat, big why mesti jelas. Big why, kenapa? Kenapa aku perlu pergi majlis ilmu? Kenapa aku perlu baca buku? Kalau kita nampak kepentingannya seperti mana yang saya sebutkan tadi, iaitulah antaranya kerana kita nak redha Allah, kerana kita nak payungan malaikat, kalau kita nak orang kata apa, mendinding diri kita, okey, membina kekuatan untuk berdepan dengan pelbagai ujian, kita tidak ada pilihan. So itulah big why kita, iaitulah kita mesti menuntut ilmu, sama ada pergi ke majlis ilmu ataupun menerusi membaca buku-buku, beli buku, pinjam buku, ataupun mungkin juga di Facebook sahaja. Saya ni sebagai kolumnis majalah Solusi. Solusi dia ada satu tagline, iaitu bacalah yang betul. Baca, tapi bacalah yang betul. Sebab ada banyak aja buku-buku bertulisan umum yang bahaya. Okey, tak baik untuk akidah kita. Kemudian mengandungi unsur-unsur lucah dan sebagainya. Jadi nak baca, kena baca juga yang betul, tuan-tuan dan puan-puan.